Bab 4 tentang malaikat. Sesetengah gereja mengatakan bahawa malaikat memainkan peranan Roh Kudus. Namun tiada rekod di dalam 66 buah buku Alkitab yang mengatakan bahawa malaikat ialah roh ataupun memainkan peranan Roh Kudus. Rasul Paulus menulis, Ibrani bab 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Di dalam Alkitab, malaikat-malaikat digambarkan dalam bentuk jamak, tetapi roh digambarkan dalam bentuk tunggal. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oleh itu, malaikat-malaikat ada banyak, tetapi Roh Kudus adalah satu. Malaikat-malaikat boleh memberontak terhadap Tuhan dan dilemparkan ke neraka. Orang yang telah diselamatkan boleh menghakimi malaikat-malaikat. Terdapat beberapa rekod yang mengatakan bahawa para malaikat akan dihakimi, tetapi tidak ada rekod yang mengatakan bahawa roh itu dihakimi. Alkitab mengatakan bahawa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan, dan para malaikat tidak tahu pentadbiran Tuhan yang penuh misteri. Seperti yang tertulis, 1 Petrus bab 1 ayat 12, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tertulis bahawa malaikat-malaikat ingin mengetahui Injil yang disampaikan oleh orang yang didorong oleh Roh Kudus. Ini membuktikan bahawa ada perbezaan yang besar antara malaikat-malaikat dengan Roh Kudus. Alkitab menggambarkan malaikat-malaikat sebagai malaikat Tuhan atau tentera syurgawi atau anak-anak Tuhan. Kadang-kadang orang salah anggap malaikat-malaikat Tuhan sebagai Tuhan sendiri. Namun, malaikat Tuhan tidak dapat berubah menjadi Tuhan. Sebab mereka mengelirukan malaikat Tuhan dengan Tuhan sendiri adalah kerana mereka salah mentafsirkan Alkitab tanpa memahami maksud yang betul dari konteksnya. Seperti yang tertulis, Hakim-Hakim bab 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya, pahlawan yang gagah berani. Disebabkan malaikat Tuhan bersaksi tentangnya, dia dipanggil sebagai Tuhan. Tuhan selalu berjalan dengan malaikatnya. Sebab itulah sesetengah orang salah menganggap malaikat Tuhan sebagai Tuhan sendiri apabila mereka membaca Alkitab. Malaikat-malaikat ialah makhluk yang diciptakan Tuhan. Mereka dipanggil sebagai anak-anak Tuhan atau tentera syurga. Malaikat-malaikat adalah utusan yang dihantar oleh Tuhan ke dunia. Kadang-kadang mereka memusnahkan orang dan kadang-kadang mereka melindungi seseorang. Ajaran tentang malaikat-malaikat difahami pada zaman Perjanjian Baru dengan lebih teliti daripada agama Yahudi. Alkitab tidak menggambarkan tentang malaikat-malaikat secara terperinci. Beberapa ayat mengatakan bahawa mereka melindungi setiap orang, mengikut mereka sepanjang masa. Seperti yang tertulis, Ibrani bab 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dan Yesus berkata, Matius bab 18 ayat 10, Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Apabila Petrus dipenjarakan, satu malaikat menyelamatkannya pada malam Paskah. Berita itu sampai kepada orang kudus yang berdoa di ruangan atas bilik Markus. Kemudian mereka terkejut dan berkata, itu malaikatnya. Malaikat-malaikat selalu mengikut dan melindungi orang yang akan mewarisi keselamatan. Apabila kita berbuat baik, mereka bermegah di hadapan Tuhan dan malaikat-malaikat lain. Apabila kita melakukan kesalahan, mereka bimbang dan melaporkan kepadanya. Malaikat-malaikat dapat datang dan pergi ke takhta Tuhan semudahnya, membawa doa atau laporan kita, dan kadang-kadang mereka membawa berita keselamatan kepada kita. Jadi, malaikat-malaikat mempunyai hubungan erat dengan manusia. Mengkaji hubungan antara malaikat-malaikat yang berdosa dengan manusia yang berdosa, kita akan menemui rahsia-rahsia yang mendalam tentang pentadbiran penebusan Tuhan. Malaikat-malaikat tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi di mata Tuhan mereka mempunyai bentuk tertentu. Mereka tidak boleh bersembunyi di mana-mana di dunia rohani walaupun untuk seketika. Alkitab mengatakan bahawa malaikat-malaikat ialah roh-roh. Nafas kehidupan yang Tuhan hembuskan kepada manusia juga dipanggil roh. Yesus berkata bahawa apabila kita dibangkitkan semula, kita akan menjadi seperti malaikat-malaikat di syurga.
Jadi, adakah manusia wujud dahulu dan menjadi malaikat kemudian? Ataupun adakah malaikat-malaikat dilahirkan sebagai manusia dengan melakukan dosa dan kemudian menjadi malaikat-malaikat semula untuk kembali ke tanah air syurgawi mereka melalui rahmat Kristus? Kita mesti mencari jawapan yang pasti untuk soalan ini.